Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Akbar bin Abdul Razak, mewakili ahli kumpulan yang lain iaitu Muhammad Afiq Hakimi bin Nuzaini sebagai ketua kumpulan, Hafizuddin bin Muhammad, Azri bin Rasad dan Muhammad Syamrani bin Samsu. Kami dari kumpulan 24 tutorial Selasa 3 hingga 4 petang. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan kertas projek yang bertajuk penelitian proses kefahaman pembacaan dalam kalangan pelajar di universiti. Sebagai pengenalan, pembelajaran di universiti memerlukan pelajar untuk membaca dan memahami pelbagai bahan rujukan termasuk buku, artikel jurnal, dokumen dan sebagainya untuk menyiapkan tugas esei dan kertas projek yang diberikan oleh pensyarah. Oleh itu, setiap pelajar universiti ini perlu menguasai kemahiran membaca dengan baik dan efektif. Amalan membaca ini merupakan salah satu sumber pengetahuan dan satu proses pembentukan diri untuk memperolehi ilmu pengetahuan tersebut. Menurut Yahya 2015, tujuan membaca adalah untuk memahami teks yang dibaca dan kandungan teks yang memberi makna kepada pembaca, iaitu kepada kita sendiri. Antara langkah untuk meningkatkan kemahiran membaca adalah dengan meneliti proses kognitif yang wujud semasa membaca atau lebih dikenali sebagai teori skema. Konsep skema ini mula diperkenalkan oleh Bartlett 1932 yang menyatakan skema adalah sebuah organisasi aktif tentang masa lalu dan pengetahuan lama. Manakala Rummerhead 1940 pula mengemukakan konsep teori skema pada asasnya adalah sebagai teori yang menerangkan bagaimana pengetahuan mental diwakili dan digunakan dalam minda kita. Selain itu, proses kefahaman pembacaan pelajar universiti ini boleh dikaitkan dengan model atau teori membaca. Salah satunya ialah teori atas bawah. Teori atas bawah atau top-down model ini adalah pendekatan membaca yang menekankan perkara yang dibawa oleh pembaca ke dalam teks tersebut. Teori ini mementingkan pembinaan makna oleh pembaca. Berdasarkan kepada teori tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti proses kefahaman pembacaan dalam kalangan pelajar universiti dan hubung kait proses tersebut dengan teori atas bawah atau top-down model. Seterusnya ialah objektif kajian. Dalam kajian kami terdapat dua objektif kajian yang hendak dicapai. Yang pertama ialah mengenal pasti proses kefahaman pembacaan dalam kalangan pelajar di universiti. Objektif yang kedua ialah menghubung kait proses kefahaman pembacaan dengan teori atas bawah atau top-down model. Yang ketiga ialah persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah proses pembacaan yang sering digunakan oleh pelajar di universiti untuk membantu kefahaman pembacaan mereka. Proses kefahaman pembacaan ini sangat penting untuk dikaji bagi menilai dan membuktikan bahawa pelajar di universiti ini sememangnya mempunyai proses kefahaman yang lebih baik dan efektif dalam pembacaan mereka, kerana mereka itu sendiri merupakan pelajar yang berada di pendidikan yang berada tahap yang tinggi, iaitu di universiti. Persoalan yang kedua ialah apakah hubung kait yang wujud antara proses kefahaman pelajar di universiti dengan teori atas bawah. Perkara ini sangat penting bagi menilai sama ada teori atas bawah ini merupakan teori yang dominan ataupun yang sering digunakan oleh para pelajar semasa proses kefahaman pembacaan mereka. Seterusnya adalah batasan kajian. Antara batasan kajian ini ialah para pelajar universiti yang dipilih merupakan pelajar universiti dalam negara sahaja. Hal ini demikian kerana norma dan senario pendidikan di Indonesia yang berbeza dengan negara luar boleh mempengaruhi kemampuan pembacaan para pelajar. Justru itu, bagi memastikan data yang diperolehi ini lebih seragam, maka fokus responden merupakan pelajar universiti yang berada dalam ekosistem institusi pengajian tinggi dalam negara yang sama sahaja. Selain itu, kajian ini juga dibataskan terhadap had masa yang tertentu, iaitu hampir 1 bulan sahaja, termasuk menyediakan draft, melakukan perancangan dan juga perbincangan kajian. Hal ini sekaligus menyebabkan kajian ini tidak dapat dikembangkan dengan lebih meluas, terutamanya dari segi bilangan dan kepelbagaian demografi responden atas berbagai faktor seperti kesibukan para responden dan juga pengkaji sendiri dalam menyiapkan tugasan hakiki sebagai seorang pelajar universiti.
Okey, setiap kajian sudah semestinya mempunyai kepentingannya sendiri. Untuk kajian ini sangat penting bagi membuka ruang kefahaman terhadap para pelajar universiti berkenaan proses yang wujud dalam pembacaan. Perkara ini sangat penting sebagai satu usaha untuk memastikan para pelajar mempunyai motivasi bagi meningkatkan keupayaan pembacaan agar mereka mampu menjadi pelajar yang berjaya. Kajian ini juga sangat penting terhadap pengkaji lain, terutamanya dalam kajian proses pembacaan dan teori-teori yang wujud. Kajian ini sedikit sebanyak mampu memberikan rangka tentang proses kefahaman pembacaan yang bersesuaian terhadap pelajar. Hal ini sekaligus dapat membantu kajian-kajian yang akan datang sekiranya bakal pengkaji ingin melihat dengan lebih mendalam berkenaan proses kefahaman yang wujud dalam kalangan pelajar universiti yang menduduki hierarki tertinggi dalam pengajian di Malaysia dan juga dunia. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian dan strategi ini telah disusun dengan baik bagi mendapatkan maklumat dan data bagi mencapai objektif kajian. Antara metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah populasi dan persampaian. Okey, untuk populasi, pengkaji telah memilih pelajar universiti dalam negara sahaja. Untuk persampaian pula, pengkaji ini telah memilih 30 orang pelajar universiti secara rawak muda, iaitu pemilihan secara rawak tanpa memfokuskan terhadap pelajar universiti tertentu. Selain daripada itu, dalam kajian ini juga menggunakan reka bentuk kajian yang bersifat gabungan, iaitu kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Seperti mana yang kita tahu, kaedah kuantitatif ini yang boleh diukur menggunakan proses pengukuran seperti soal sidik dan sebagainya. Sementara itu, kaedah kualitatif pula ini adalah kajian yang memfokuskan data yang boleh diurai dan tidak mempunyai angka, dan cara untuk memperolehi data kualitatif ini adalah melalui pemerhatian dan juga analisis dokumen. Size sampel untuk kaedah kualitatif ini lebih kecil berbanding kaedah kuantitatif. Seterusnya, kajian ini juga menggunakan instrumen kajian, yakni soal sidik. Dalam hal ini, pengkaji mengedarkan borang soal sidik ini kepada 30 orang pelajar universiti bagi mengumpulkan data tentang proses kefahaman pembacaan yang wujud dalam kalangan pelajar universiti serta dikaitkan dengan teori atas bawah. Dan borang soal sidik yang telah siap dijawab oleh responden akan dianalisis menggunakan statistical package for the social science. Selain daripada itu, teknik penganalisisan data juga digunakan sebagai metode dalam kajian ini, di mana data yang diperolehi melalui borang soal sidik itu akan dibentangkan dengan bantuan graf, catat pie dan huraian bagi membentuk hasil kajian yang berkualiti. Akhir sekali, metode yang digunakan adalah melakukan pemerhatian, di mana kaedah ini dijalankan kepada 6 orang pelajar yang berlainan dalam mendapatkan data tambahan bagi menyokong data kajian utama. Baiklah, kita pergi kepada demografi responden yang merangkumi universiti, pusat pengajian, tahun pengajian dan juga jantina. Bagi aspek universiti, pelajar dari USM iaitu seramai 15 orang yang merangkumi 50% merupakan responden teramai berbanding pelajar universiti lain. Selain itu, pusat pengajian ilmu pendidikan merupakan pusat pengajian majoriti dengan bilangan 13 buah yang merangkumi 43.33%. Bagi tahun pengajian, 21 orang pelajar universiti tahun 4 merupakan responden teramai dengan 70% berbanding pelajar tahun lain. Bagi jantina, pelajar lelaki yang merangkumi 53.33% melebihi bilangan pelajar perempuan berdasarkan bilangan responden ini. Baiklah, kita pergi ke dapatan 1, iaitu analisis proses kefahaman pembacaan dalam kalangan pelajar di universiti. Bagi soalan pertama, kebanyakan pelajar di universiti iaitu seramai 20 orang yang merangkumi 66.67% mengambil masa yang lebih singkat untuk menghabiskan bacaan jika bahan bacaan tersebut berkaitan dengan budaya mereka sendiri. Teori skema ini membantu mereka melalui penerangan berkenaan kesan variasi sosio-budaya dalam pembacaan. Misalnya, pelajar di universiti yang berasal dari budaya yang berbeza akan memberikan interpretasi yang berbeza, manakala mereka yang membaca bahan yang berkaitan budaya mereka sendiri akan memperuntukkan masa yang lebih sedikit dan akan mengingat kembali banyak maklumat berkenaan budaya mereka. Bagi soalan yang kedua, iaitu 73.33% responden menjadikan faktor minat dalam sesuatu subjek sebagai pendorong mereka untuk mengetahui isinya dan merasakan membaca sebagai aktiviti yang menyeronokkan.
Faktor minat ini menjadikan mereka dapat mengaitkan konsep yang disampaikan dengan realiti dan imajinasi dengan lebih cepat. Mereka juga dapat menambah konsep dan pengetahuan baharu yang dicari-cari bagi merungkaikan persoalan yang membelenggu mereka. Baiklah, soalan ketiga pula. Secara keseluruhan, 50% responden bersetuju bahawa sewaktu mereka membaca sesuatu teks, mereka dapat merasakan bahawa penulis teks tersebut seolah-olah mengetahui andaian mereka tentang sesuatu perkara. Mereka juga dapat mengaitkan pengetahuan awal dan cekap dalam membuat pengorganisasian, iaitu dengan menghubungkan perkara yang sudah diketahui dengan perkara yang perlu diketahui sebelum membaca. Mereka juga berjaya menimbulkan pertanyaan sisipan, iaitu dengan kaedah menghentikan seketika aktiviti membaca dan cuba untuk meramalkan perkara yang akan berlaku pada bab seterusnya dalam bacaan. Soalan keempat pula, sebanyak 56.67% responden mempunyai kemampuan mengasimilasikan maklumat baru ke dalam skema semasa mereka ketika membaca sesuatu teks. Mereka mampu menyerap maklumat dan inference, memberi perhatian dan mempunyai kemahiran mengingat dengan baik. Mereka juga berkemahiran dalam menyusun interpretasi peristiwa, objek, subjek maupun situasi baru sepanjang proses pembacaan. Bagi soalan yang kelima, 60% responden bersetuju bahawa skema mempengaruhi responden untuk merangsang persoalan dalam teks seperti maklumat pengisytiharan, iaitu apa dan bagaimana dalam memahami sesuatu teks. Mereka juga berfikiran kritis kerana sentiasa menimbulkan persoalan sepanjang pembacaan. Hal ini juga membantu mereka mengenal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi sesuatu bahan bacaan sehingga mampu menerapkan hasil pembacaan untuk kepentingan seharian. Okey, baiklah. Kita teruskan sahaja kepada dapatan 2, iaitu yang menyentuh berkaitan rapat dengan analisis hubung kait proses kefahaman pembacaan dengan teori atas bawah. Jadi sebelum itu kita berkenalan-kenalan dahulu dengan teori, iaitu apakah itu teori atas bawah. Jadi secara khususnya teori ini dikaji dan dipelopori oleh Gottman dan juga Smith. Secara peribadi saya melihat bahawa teori ini memaparkan ataupun melibatkan pemikiran pembaca dengan sesebuah bahan yang dibaca, iaitu berkaitan rapat dengan apakah informasi-informasi awal yang pembaca perolehi yang tersedia dalam minda pembaca apabila membaca sesuatu bahan yang dibaca. Jadi secara amnya pengetahuan sedia ada pembaca sebagai asas kepada perkembangan proses pembacaan sesuatu bahan. Jadi inilah antara sifat-sifat yang terdapat dalam teori atas bawah. Jadi secara khasnya teori ini juga memaparkan pemikiran pembaca yang sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu perkara yang ingin dibaca. Jadi inilah yang saya katakan pada awal tadi bahawa teori ini jelas memaparkan kepentingan pengetahuan asas ataupun pengetahuan awal dalam diri pembaca sebelum bagi dikaitkan dan juga dimasukkan kepada pembacaan bagi bahan yang dibaca. Jadi kita telusuri dapatan-dapatan kajian yang diperolehi dalam dapatan 2 ini. Jadi kita terlebih dahulu kita melihat cartapai, iaitu 3 soalan yang kami kepilkan dalam sesi soal sedidik kepada para responden, iaitu 30 orang pelajar universiti. Jadi kita lihat kepada soalan yang pertama itu. Jadi adakah Anda sering membaca sesuatu bahan secara keseluruhan? Jadi dapat kita lihat di sini bahawa 90% ataupun sekitar 27 orang responden berkata ya bahawa mereka membaca teks secara keseluruhan. Jadi di sini kita melihat bahawa teori pembacaan mereka ini berkaitan rapat dengan teori atas bawah, kerana teori atas bawah ini menekankan pembacaan teks secara menyeluruh. Jadi kita dapat lihat di sini apabila membaca teks secara menyeluruh, kita dapat lihat bahawa pembaca itu mempunyai pengetahuan pengetahuan khas bagi disesuaikan dengan bahan teks dibaca. Apabila mereka merasakan pengetahuan awal mereka itu berkaitan rapat dengan sesuatu teks yang dibaca, sudah semestinya mereka akan membaca sesuatu teks itu secara menyeluruh, kerana mereka merasakan bahawa keseimbangan ataupun keserasian pengetahuan mereka dengan
teks yang dibaca. Jadi kita lihat kepada soalan yang kedua yang kami kepilkan yaitu berkait rapat dengan adakah Anda mempunyai gambaran awal terhadap bahan yang ingin dibaca. Jadi ini juga antara kriteria-kriteria penting yang kami tanyakan, yaitu berkait rapat dengan kriteria teori atas bawah. Jadi sekitar 26 orang daripada 30 orang responden mengatakan bahawa yaitu mereka mempunyai gambaran awal. Jadi gambaran awal ini mempunyai sifat teori atas bawah. Jadi kita lihat di sini pembaca kebanyakannya mempunyai pengetahuan bagi disesuaikan, sekali lagi disesuaikan dengan bahan yang dibaca, yaitu mereka mempunyai gambaran. Jadi mempunyai gambaran awal berkaitan teks. Sebagai contoh, apabila mereka membaca sesuatu teks berkaitan dengan sains. Jadi mereka sudah semestinya mempunyai pengetahuan tentang sains. Sama juga dengan bidang-bidang lain. Jadi kita lihat kepada soalan yang ketiga itu, yaitu adakah Anda mengaitkan pengetahuan lalu dalam memahami bahan yang dibaca. Jadi dalam carta pie itu jelas menunjukkan bahawa lebih kepada 90 ataupun 29 orang daripada 30 responden itu cenderung mengaitkan pengetahuan lalu mereka kepada pengetahuan yang sedia ada. Jadi ini jelas membuktikan kepada kita bahawa pengetahuan sedia ada dalam minda pembaca itu cukup signifikan, cukup mustahak bagi memastikan penggunaan teori atas bawah ini dalam proses kefahaman pembacaan pelajar-pelajar di universiti. Jadi kita teruskan kepada soalan-soalan selidik bagi dapatan-dapatan dalam dapatan kedua ini. Jadi kita teruskan kepada rakan yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menyambung untuk soalan yang ke-9. Adakah anda menetapkan matlamat dan tujuan terhadap bahan yang dibaca? Sebanyak 27 orang menjawab ya, membawa kepada 90% dan hanya 3 orang saja menjawab tidak, iaitu sebanyak 10% peratusannya. Jadi sekiranya seorang pelajar mempunyai ataupun menggunakan teori atas bawah dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk membaca dengan tujuan-tujuan yang tertentu, menyebabkan apabila mereka membaca, kualiti pembacaan mereka itu menjadi lebih baik dan menjimatkan masa pembacaan mereka. Itu untuk soalan yang ke-9. Bagi soalan yang ke-10, adakah anda membuat rumusan keseluruhan terhadap bahan yang dibaca? Baik, sebanyak 28 orang responden menjawab ya, iaitu sebanyak 93.3%, dan hanya 2 orang saja yang menjawab tidak, iaitu sebanyak 6.7%. Sekiranya seorang pembaca yang mempunyai teori atas bawah menggunakan teori atas bawah yang baik, mereka akan lebih cenderung untuk merumuskan secara keseluruhan terhadap bahan yang mereka baca, kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan lampau yang boleh dikaitkan dengan pengetahuan yang baru mereka perolehi. Jadi rumusan yang dibuat itu lebih mudah dan membantu mereka menyimpulkan terhadap bahan yang mereka baca. Dan saya juga berpendapat 2 orang responden yang mungkin tidak membuat rumusan terhadap bahan yang dibaca ni mungkin tidak mempunyai pengetahuan lalu ataupun tidak dapat menghubungkan bahan yang mereka baca dengan pengetahuan yang lampau tersebut. Baik, jadi itu sahaja untuk dapatan bagi projek kami. Sebagai kesimpulannya, proses kefahaman pembacaan ini sememangnya wujud dalam kalangan para pelajar di universiti. Dan ada teori-teori yang membantu seperti teori skema dan juga teori atas bawah yang membantu pelajar untuk membaca dengan lebih baik. Dan kita dapat lihat teori atas bawah ni jelas membantu mewujudkan gaya pembacaan yang lebih efektif dan memudahkan para pelajar untuk membaca di samping menyiapkan tugasan mereka dan menyiapkan keperluan mereka sebagai seorang pelajar. Dan perkara-perkara ini boleh dilihat dengan jelas melalui soal sidik dan pemerhatian-pemerhatian yang telah kami hasilkan dan muatkan dalam laporan penuh projek ini. Jadi itu sahaja daripada saya mewakili kumpulan saya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan kepada para responden dan para responden yang terlibat dalam kajian ataupun projek kami ini. Jadi itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.